اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 bahagian ke-11 daripada bawah. Muka surat 3 bahagian ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu 3 perkara: Islam dan iman dan ihsan. Islam dan iman dan ihsan. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Yang terdahulu didatangkan pengertian agama. Agama ni perhimpunan segala hukum hakam, segala peraturan-peraturan, segala undang-undang yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi segala hamba-Nya yang mukallaf melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketetapan hukum hakam, undang-undang, peraturan daripada Allah ni yang membawa hamba manusia mukallaf ini kepada kebajikan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Tu agama. Agama ni perhimpunan hukum hakam Allah. Itu agama. Perhimpunan hukum hakam, peraturan, undang-undang daripada Allah, yang disampaikan melalui Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum hakam, peraturan ni untuk hamba, untuk manusia yang mukallaf, yang mana hukum hakam ni akan bawa manusia hamba tadi ni kepada kebahagiaan, kebajikan, keselamatan dunia dan akhirat. Mana agama ni hak Nabi bawa tu lah agama tu. Hak Nabi bawa tu kan melengkapi peraturan-peraturan, hukum hakam. Hak Nabi bawa itu agama. Yang mana tuan agama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipanggil syarik. Tuan hukum hakam, tuan agama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma terkadang Nabi kita pun dipanggil syarik juga, tuan agama juga, tapi tuan majazi je lah. Majazi ni letak Nabi kita tuan agama, bukan sungguh. Dan Nabi yang bawa, maka tuan agama Nabi lah. Tapi hakikinya tuan agama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanyalah Rasul, utusan, tukang bawa, tukang yang menyampaikan. Perkara yang Nabi kita bawa, Nabi kita sapa, itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan agama syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda beragama pula kitanya adalah yang pertama dahulunya sah i'tiqad, atau kena tanda molek tu.
Orang beragama yang sebenar, yang pertamanya sah i'tikad. Sebab Nabi menyampaikan agama yang pertama-tama Nabi sapa adalah untuk memastikan beriman dengan Allah dan beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Itulah agama yang pertama-tama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sah i'tikad ni lah hak Nabi bawa. Yang pertama pegangan dulu. Hak ni kalau kita balik kepada sirah, sejarah Nabi menyampaikan agama, yang mana Nabi menyampaikan agama ni ada dua peringkat. Yang pertama sebelum hijrah ke Madinah, yang kedua selepas hijrah ke Madinah. Dua peringkat. Pertama sebelum hijrah ke Madinah, yang kedua selepas daripada hijrah ke Madinah. Itu dua peringkat. Ini kita kena balik kepada sirah, sejarah Nabi menyampaikan agama. Jadi sebelum tu ni kereta ni tolong alih kerana ganggu perjalanan. TBB 5635. TBB 5635. Disuruh alih kerana mengganggu. TBB 5635. Tempat kita ni alhamdulillah lah, parking tu lega lah kita kata dah. Dia sekarang ni tak macam zaman dulu naik basikal je, jalan kaki je, tak mustahak tempat parking dah. Naik basikal zaman dulu kan, pergi sejik naik basikal, jalan kaki. Hak basikal tak jauh tu, hak kapun jalan kaki je. Hak ni dekat peh je dengan surau, motor lalu dah. Silap gaya motor pun dia tak bawa dengan kereta. Kalau dia berjalan kaki dekat je, tambus jalan langsung dekat. Dia naik kereta juga. Dia kata takut hujan, gitulah. Jadi sekarang ni dia parking tu mustahak. Tapi tempat kita ni alhamdulillah lah. Kok depan tu nanti lagi luas parkingnya. Habis pokok buluh depan tu tak habis-habis lagi. Kerak tak buluh tu? Kerak. Nampak macam tak luak je. Tak ramai pun tak ramai mari kerak. Tu depan tu nampak. Dia nampak lah dia potong-potong tu, tapi nampak banyak lagi. Tu tanah ada dah tu, tamu-tamu tepi tu. Nak tamu tanah belaka tu. Jadi pak parking belaka betul buluh. Lagi luas. Tu hak betul buluh tak nak hak naung panggil tak? Naung dah. Di naung tu. Buang habis tu tanah ada dah di tepi tu, dia akan tambung. Insya-Allah lah jadi parking surat lah tu. Jadi parking surat, legalah, luas. Sebab kalau pergi tempat-tempat pengajian, kalau parking bermasalah, orang tu lain kali tak berapa dah. Serik dia kata. Serik lah. Sebab apa? Dah kadang-kadang pusing, tak ada parking. Pusing kalau lagi ada parking. Pusing kalau lagi tak ada, pakai tembok balik. Orang yang belajar pula ramai orang puang. Perempuan tak ada naik motor. Perempuan tak ada naik motor, naik kereta belaka. Kadang-kadang sekereta tu ramai kot. Kadang-kadang sekereta seorang. Sekereta seorang. Tempat parking, ada lah sekereta. Okay, kita ni alhamdulillah lah. Hak depan tu cuma bayar tak besar lagi. Hak buluh tu hak orang infak dah. Seorang aja. Hak buluh tu seorang aja. Dia infak dengan beli tanah, dengan tambung tanah. Dengan tambung pun orang yang beli tanah tu yang beli tanah untuk tambung tu.
Seorang lah. Hak tengah tu hak ramai-ramai. Gitu. Tapi hak ramai-ramai pun tak susah lagi lah. Tapi slow-slow lah. Slow-slow. Jadi Nabi menyampaikan agama ni ada dua peringkat. Yang pertama peringkat sebelum hijrah ke Madinah, yang kedua selepas hijrah ke Madinah. Kemudian ayat-ayat Quran yang diturunkan, ada ayat surah dia panggil surah Makkiyah, ada surah dia panggil surah Madaniyah. Kalau kita biasa mengaji tafsir, yang mengajar tu apabila masuk kepada permulaan surah, nama surah, kemudian surah tu sama ada Makkiyah ataupun Madaniyah. Makkiyah ni Mekah lah, yang dibangsakan pada Mekah. Madaniyah ni Madinah, yang dibangsakan kepada Madinah. Tapi Makkiyah ni bukan ayat turun Mekah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Madaniyah ni bukan ayat turun di Madinah, ayat yang turun selepas Nabi kita hijrah ke Madinah. Sama ada ayat tu turun di Madinah ke, sama ada ayat tu turun di Mekah ke, selepas pembukaan kota Mekah tu kan tahun yang ke-8 hijrah. Ayat ada juga yang diturunkan di Mekah, tapi selepas Nabi kita hijrah ke Madinah, selepas pembukaan Mekah, dipanggil ayat Madaniyah lah juga. Jadi ayat surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah ke Madinah. Yang mana surah ayat Makkiyah ni penekanannya adalah kepada akidah. Sebahagiannya lah penekanan kepada akidah, yang dimulakan dengan seruan ya ayyuhan nas. Ayat Madaniyah kebanyakannya dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Barulah perintah solat, perintah puasa, apa-apa syariat diperintahkan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Manapa? Orang sah i'tiqad, orang sah iman. Itu jalanan agama. Jadi dalam kitab susung ni, yang pertama sah i'tiqad apa semua, hak Imam Ghazali tekan dalam kitab Minhaj, yang pertama-tamanya adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Itu bukan ulama yang susung gitu. Itulah agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak ada jalan lain melainkan memastikan terlebih dahulu sah i'tiqad, sah pegangan, kita tergolong di kalangan orang-orang yang beriman, masuk dalam golongan yang diseru ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Perintah taat ni perintah pada siapa? Perintah kepada mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, perintah supaya bertakwa, perintah supaya buat suruhan Allah, tinggal larangan Allah. Seru kepada siapa? Seru kepada wahai mereka yang beriman. Itu yang pertama. Tidak ada jalan lain kalau nak ikut jalan agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama dalam kitab ni beragamanya sah i'tiqad. Bawa lagi kepada mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin, mengerjakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka nak mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin semata-mata kerana Allah, kena mengajilah fiqh dan tasawuf. Mengaji fiqh dan tasawuf. Tapi yang pertamanya sah i'tiqad, itu kena ngaji ilmu tauhid, kena kemah tu. Kena kemah dalam bab pegangan. Ini nak cerita orang yang beragama yang sebenar. Kita nak bawa agama dalam keluarga pun kena ikut ni lah. Pastikan ilmu yang pertama-tama yang kita ajar kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah ilmu untuk memastikan sah i'tiqad, sah iman terlebih dahulu.
Kita nak menyampaikan agama kepada masyarakat, tekan bab iman, tekan bab akidah terlebih dahulu. Kita nak menyampaikan agama kepada masyarakat, kita nak mengajar agama kepada masyarakat, ilmu yang pertama, ilmu untuk memastikan sah i'tikad. Sebab ada orang kata, dia kata ustaz-ustaz ni kalau hak mari daripada pondok sepeseng sepetula je, dia kata masuk kampung duk tekan bab akidah mula-mulanya, dia kata sepetula je peseng. Dah gitulah. Sebab kita dapat didikan di pondok, ilmu yang pertama-tama ilmu untuk memastikan sah i'tikad duk pondok. Tapi ringkas je lah, bukannya banyak sangat ilmu untuk sah i'tikad ni. Kita pergi pondok pula, kita mengaji, faham, kita pegang. Tak telitah pun di palotok kita nak tanya, bab apa gitu tu guru? Bab pegangan ni kita pakai terima gitu je. Tak ada payah-payah pun. Kemudian barulah pengajian bab syariat, zahir, fiqh, syariat, batin, tasawuf ni tak habis-habis mengaji lah jawapan dia kok. Tapi yang pertama-tama penekanan tak lari adalah pegangan. Itu yang pertama-tama hak tekan di pondok. Jadi kalulah orang mengajar tu mari daripada aliran pondok, memanglah gitulah dia akan bawa kepada masyarakat. Dia kata mari seorang cerita bab pegangan, mari seorang ceramah mula-mula tazkirah cerita bab pegangan. Halah, hak tu mula-mulanya. Dia pesen supaya dah mari daripada didikan yang sama. Dia kata lama ke ni mari duk ceramah gitu je, dia kata. Lama dah duk dengar. Tapi bila tekan bab pegangan, nak gaya tak berapa nak lulu. Dah lama ke ni macam mana belajar? Orang ajar kita gitulah. Kalau mari fiqh dulu mula-mula. Kalau mari tasawuf, dia buat tasawuf dulu. Dah bawa fiqh tu dia tekan dak bab akidah permulaan, dia tak cara bab akidah. Dan kalau fiqh ada caranya. Nak cerita bab taharah, nak cerita bab rukun solat. Masuk cerita bab fiqh. Masuk cerita bab tasawuf. Dah pegangan? Tu hak baca kitab fiqh, kitab tasawuf, dak mari lagi hak ceramah, tunggu masuk isyak berhenti. Tu dak kira lagi tu. Ni kira hak ngajar. Ada bunyi lain. Ni kira hak ngajar fiqh dah ni. Hak ilmu fardhu-ain. Hak mengajar tasawuf dah ilmu fardhu-ain. Anak je. Sebab tu orang nak menyampaikan agama ni kena bergalu. Orang nak menyampaikan agama ni, mana kalau kita nak masuk satu-satu tempat, kita kena kena cek lah tempat yang kita nak pergi mengajar, nak menyampaikan agama tu. Tengok tempat ni tauhid ada dah ni 1 malam 2 malam, tak apa, kita nak mencara pun tauhid ada dah. Yang kita nak pergi tauhid belaka buat apa? Fiqh nak buat mana pula, tasawuf nak buat mana pula. Tapi kena cek dulu, tengok macam mana. Tahdok tauhid, kita yang masuk ni yang pertama kena ajar tauhid lah. Orang minta fiqh, orang minta tidak tahu apa yang sepatutnya diminta. Orang yang menyampai tu yang kena tengok pula, kena susun molek. Kita nak menyampaikan agama, yang pertama untuk sah i'tikad terlebih dahulu. Atas kita sendiri untuk beragama, pastikan pegang kita sah i'tikad. Sekarang kita nak menyampaikan agama, kena buat jalan yang sama lah. Sebab kita dulu pun guru kita ajar kita yang pertama untuk sah i'tikad. Kita nak mengajar agama, nak menyampaikan agama pada orang lain pun untuk memastikan sah i'tikad terlebih dahulu. Tapi bukan tinggal ilmu fiqh, tidak, tu fardu ain kepada kita. Bukan tinggal ilmu tasawuf, tu tidak, tu fardu ain kepada kita. Tapi penekanan yang pertama, makna kalau kita hanya dapat satu masa je di tempat tu, tauhid lah kitanya. Dah kita hanya dapat satu masa. Dah fiqh tasawuf, dah kita dapat satu masa je. Tauhid yang pertamanya. Lepas tu fiqh tasawuf, pihak berkenaan lah pula yang bertanggungjawab. Jaga tempat tu, kena memastikan fiqh tasawuf kena ada. Orang yang mengajar bila tengok tak ada tauhid, dia ajar ilmu tauhid. Tiba-tiba di tempat yang sama fiqh pun tak ada, tasawuf pada ain pun tak ada.
pakai ceramah umum, terus-terus umum gitu je. Dan orang ni masa hanya ada satu masa. Cuma bila hanya dapat satu masa, kita nak mengajar ilmu pegangan, kena fokus kepada asas je. Jangan duk cerita panjang-panjang. Tak? Sebab kita tengok dah, di tempat tu tidak ada ilmu fiqh, tidak ada ilmu tasawuf. Jadi kita hanya dapat satu masa, kita pun ajar tauhid, tapi jangan duk tekan tauhid fardu kifayah. Sebab kalau kita pergi gomo tekan tauhid fardu kifayah, fardu ain fiqh kita dak ajar di masa tu, fardu ain tasawuf dak ajar, salah pula kita ajar pesen tu. Maknanya kalau kita ajar tauhid pun fokus kepada asas-asas dulu untuk mengesahkan enam rukun iman. Kodoh-kodoh lepas fardu ain, kita kena pergi pada fiqh lalu dah. Sebab tempat tu tak ada. Masa diberi hanya satu masa sahaja. Sebab kita hanya pergi mengajar di tempat yang dijemput. Yang bertanggungjawab besar tempat tu, yang menjemput tu lah, yang jaga tempat tu, yang diberi amanah, menjadi pengurusi, menjadi ahli kuasa. Mereka ni lah besar tanggungjawab ni. Bukan hanya buat majlis ilmu, sahur, meriah, banner merata-rata. Orang kata tempat tu tempat yang memang sahur, kuliahnya penuh, penceramahnya international. Tapi mari cerita buat apa? Itu tanggungjawab besar tu kepada yang pegang tanggungjawab, pegang amanah tu. Bukan sedap jadi pengurusi, jadi jawatan kuasa. Bukan ada gaji, ada allowance pun. Cuma nak berkhidmat. Nak berkhidmat, nak atur program. Kena atur molek. Yang pertama-tama tidak ada, melainkan pastikan sah i'tikad. Mana kalau kata ustaz pondok memang balas tu lah. Cuma kalau dia tengok tauhid ada dah, dia pun tak apa lah, lepas lagi yang tu. Tapi kalau pergi tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada, kau pandai ustaz tu nak ngajar apa pun, ambil antara tiga tu. Ataupun nak tambah lain ke, kau pandai, jadi bebas. Kalau tepat tu cukup fardu ain, orang mengajar pun jadi bebas nak ajar apa. Ilmu agama Allah ni luas kan. Orang hak belajar pun jadi dia nak ngajar lain pun boleh. Sebab apa? Fardu ain ada dah tepat tu. Barulah lega molek. Ni nak pastikan kita ni beragama. Untuk memastikan kita, kalau kata nak buat kuliah agama, nak buat program agama, ni agama ni. Nak pegang agama ni lah. Nak pastikan kita ni sah i'tikad, nak pastikan kita ni mengerjakan segala keseluruhan zahir dan batin, nak meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Jadi nak mengerja suruhan ni kena tahu apa suruhan. Suruhan wajib ke, suruhan sunat ke, apa larangan kita nak tinggal, kena tahu apa larangan. Itu dalam ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Untuk kita menyampaikan ilmu agama, buat kuliah agama, buat ceramah agama. Jangan kita ikut selera sedap kita gitu. Setakat go tempat apa, sebab banner program penuh. 30 malam, 30 kuliah maghrib, 30 orang ustaz yang mengajar. 30 malam sebulan, 30 ustaz yang mengajar. Tapi ustaz ni bukan dekat-dekat ni, belanja besar belaka ni. Belanja besar belaka. Lepas tu ustaz tu ajar apa? Adalah ajar fardu ain. Sebulan sekali ajar fardu ain. Betul lain tu mana? Mai ni mari rembah beri. Masuk isyak dia pun berhenti, dia pun balik. Kita pun dengar, sedap dengar. Tambahan pula kalau kena pula kepada orang-orang lain. Mereka kan sedap tu. Mereka sedap. Tapi kalau ngaji fardu ain tauhid pun pegangan kita. Fardu ain fiqh pun mayang bang kita. Fardu ain tasawuf pun bak hati perut kita. Sakitlah. Memang sakit sebab kita nak baiki, nak berubah, nak kembali kepada agama. Tapi kalau mereka kita, kita hebat dah, sempurna dah agama. Kan asyik tu kan, sedap kan. Kena dah kali ni. Kena dah siapa? Kena dah orang. Kena dah molek. Sedap ustaz bubuh. Kena noneng kena. Kena atas butik apa nak? Kena atas butik.
Kena non yang molek dia tu. Kena atas putih pula. Tak kena atas putih. Kena molek. Sebab apa? Kena atas orang. Dia besar tanggungjawab tu. Orang yang atur program pun besar tanggungjawab. Orang yang mengajar pun besar tanggungjawab. Yang pertama, pastikan sah i'tiqad. Ini orang beragama yang sebenar. Jadi agama perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba yang mukallaf, yang mana agama ni akan bawa kebaikan, kebajikan dunia dan akhirat kepada hamba. Dan melengkapi agama itu 3 perkara. Jadi agama hukum hakam yang Nabi bawa kepada ummah ni, dia melengkapi 3. Hak Nabi bawa ni hukum hakam yang datang daripada Allah ni 3 lah. Mana? Iaitu Islam dan iman dan ihsan. Jadi hak Nabi bawa ni sama ada Islam, sama ada iman, sama ada ihsan. Ini hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sapa kepada hamba, kepada ummah ni. Dia 3 perkara ni. Hukum hakam yang berkait dengan Islam, hukum hakam yang berkait dengan iman, hukum hakam yang berkait dengan ihsan. Kemudian hak bahagian agama melengkapi komponen agama 3 perkara ni, kita kena kenal lah ketiga-tiga ni. Bukan kena tahu sebutan Islam saja, sebutan iman saja, bukan. Apa dia Islam? Apa dia iman hak Nabi bawa ni? Apa dia ihsan hak Nabi bawa? Ni nak sebut Islam, iman, ihsan pun tak anda sebut. Baca buku dah. Buku, bukan ceramah. Baca buku. Tajuk di buku tu Islam, iman, insan. Allah, insan mana pula dia ni baca? Insan. Nak sebut ihsan pun tak reti. Sampai ke H dengan N pun tukar. Walaha Islam, iman, ihsan tak ada di buku pun kita boleh sebut. Sebab itu komponen agama. Itu bahagian dalam agama. Islam, iman, ihsan. Tapi ihsan jadi insan, nak sebut nama perkara pun tak betul dah. Perkara tu apa takrif dia? Apa pengertian dia? Apa maksud dia? Gelak gambar lah. Lepas tu macam mana kita nak pastikan kita beragama kalau komponen bahagian agama kita pun tak tahu mana hala? Ini semua ni ceritaan hak nak agama belaka ni. Hak rupa agama belaka ni. Bukan orang hak hanyut tak tahu agama mana apa-apa. Tak tahu garis Isra tu, faham tak? Dah tahu garis Isra, tahu? Dia tak ada garis, tak ada isyak, tak ada. Tak ada maghrib, tak ada isyak dia ni. Siang malam sama je. Jadi kalau tengok macam lembu kambing lah. Tahu? Lembu kambing ada tak maghrib isyak dia ni? Tak ada tau. Sama je lembu kambing ni. Maghrib ke isyak ke ada dia ni. Gitu je. Lemak kerja dia makan je. Lembu kambing. Orang pun ada kok balas tu. Tak tahu maghrib isyak. Kadang-kadang orang hak balas tu pula tu duduk dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Kadang-kadang taing hak kena tajuk molek berat jugalah. Orang tahu maghrib isyak ni gini. Memang dengar susu-suti dia. Kata balik ke arah sekat nanya. Dah. Macam kata ke dia. Dah. Maghrib isyak tak ada mana le. Kalau duduk di tangga tu daripada petang pas tengah malam duk bual ngeluar pendek tangga. Ngeluar pendek kan main petang tu kan. Petang main bola ke apa kan petang. Sudah main bola duduk di tangga tu siapalah isyak sekarang duduk tangga tu kan. Abang apa? Tak tahu maghrib isyak. Bila mengajar tu kadang-kadang hak balas ni bukan lembu kambing je. Orang bang ke orang mengajar ke tengok lembu kambing. Orang bang linga dia gerak tak? Orang mengajar linga dia gerak tak heran ni sama je. Tapi burak-burak kata mengamuk di puak ni kata. Dia ada dia punya tempat dia, tadi ada dia punya kawasan dia tu. Sebab kadang-kadang sebab tu kita orang tua ni hak ada anak cucu kita betul akan memolek. Sebab kalau hak asal tak ada agama dia akan melahirkan generasi kau lama kau balas tu. Dah hak asal tu nenek itu mana dak semayang bang dah.
Asal. Jadi lahir anak cucu duduk kawasan tu, buat rumah tepi, jadi satu kumpulan situ. Satu anak beranak tu. Tak main bang lah juga. Kehidupan dunia tak ada. Tak berjaya pun dunianya. Hidupnya tak berjaya dunia, kerja berat daripada orang laginya. Tapi kehidupan anak cucu dia macam mana? Tu kita ada anak cucu ni kena jaga molek lah. Siapa kadang orang panggil kapung tu, kawasan tu panggil apa? Kapung golok. Golok. Tahu golok? Golok ni lah kata panjang tu. Golok ni mana apa tak ada hukum. Tak ada hukum. Anak dia ni macam anak pocik sebelah muka. Dia gitu. Anak orang ni muka dia macam pocik sebelah. Jadi mana apa? Golok lah, golok. Dia kata, dia panggil kapung golok lah, kapung Hai Capra lah. Tahu dah Hai Capra? Tahu Hai Capra? Kobo tali tu. Dia tali tu kan. Macam begitu kan. Hai Capra kan macam begitu. Dia panggil kapung Hai Capra dia panggil. Ia pun nama. Sebab apa? Sebab tak ada hukum hakam situ. Tak ada hukum hakam. Tak ada. Ada mari daripada generasi. Sebab tu kadang-kadang ini tu ada kadang-kadang kapung ni berat sikit. Kapung ni Allah nampak molek-molek. Kalau agama hidup, kapung ni nampak berat-berat sungguh kapung ni. Kalau kata kau ada kes masuk khabar kau, kapung ni biasanya ada kes masuk khabar. Apa benda pun kapung ni. Sebelah je. Kapung ni maknanya kita kata kau majlis surah makmur. Lepas tu kira balik tok nenek asal. Hak kapung ni tok nenek asalnya orang ngaji, orang dengar, orang apa. Hak kapung ni tok nenek asalnya orang jenis main. Yalah, hak jenis main naik bukit tu dia main puja hak bukit. Apa pasal tu? Hak nak masuk hutang tu kan, nak masuk hutang dia royak, tok cucu nak masuk hutang ni dia royak. Yalah, tok dia dalam hutang tu. Hak dalam hutang tu tok dia. Jadi ni cucu nak masuk hutang, nak buat kerja. Jadi nak gagah, nak gapo dia cari benda-benda nak gagah ni. Tok dia ada dalam hutang tu, tok dia tolong dia retek. Lepas tu dia nak masuk hutang, dia kata tok cucu nak masuk. Cucu dak setarang. Ni hak kapung ni. Mana latar belakang tu, latar belakang. Hak kapung ni tengok pada sejarah, hak tu nenek ni orang hak mayabang dak tinggal, belajar tak tinggal. Jadi generasi dia berkembang ni lain. Walaupun kapung sebelah-sebelah. Sebab tu kita kena jaga. Kita tu keluarga kena jaga. Kalau kita tak herat agama, hak bawah tu lagi berat. Kita ni mari daripada masa yang tak besar fitnah. Ni kita ni, hak kita ni lah. Hak sekarang ni hak 20-an, 30-an tu hadapi zaman berat lagi daripada kita dulu. Kita dulu tak berat mana. Fitnah kurang. Jadi kalau masa fitnah kurang pun kita tak jaga agama, kemudian macam mana? Tu hak berat lah tu kita kata hak tak ada maghrib isyak. Hak jumpa kadang-kadang hak memang nampak belajar agama tapi tak faham pun apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Tiga ni. Tiga perkara agama hak Nabi bawa. Mula dengan Islam, disusuli dengan iman, disusuli dengan ihsan. Susung tiga ni. Sebagaimana hadis Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Soalan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Jibril alaihi salam tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita akan daku apa dia Islam. Nabi pun jawab rukun Islam. Kemudian Jibril alaihi salam tanya, cerita akan daku apa dia iman. Nabi pun jawab rukun iman. Yang ketiga, Jibril alaihi salam tanya Nabi, akhbirni anil ihsan. Cerita oleh yang Muhammad apa di ihsan. Ada tiga soalan yang bersusun seumpama ni, maka dalam agama kita pun kita susun tiga ni. Islam disusuli iman, disusuli dengan ihsan. Yang mana tiga ni adalah komponen dalam agama. Sebab Jibril AS apabila habis bertanya, keluar daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Nabi pun tanya sahabat, kenal tak lelaki tadi? Lelaki tadi Jibril lah, yang merupakan seorang lelaki yang tidak dikenali. Nak kata orang luar tidak ada tanda musafir, nak kata orang Madinah, orang tempatan, tidak ada orang Madinah mengenali lelaki ni. Datang berjumpa Nabi, tanya soalan Islam,
iman dan ihsan. Bila Nabi tanya para sahabat radhiyallahu anhum, kenal dak lelaki tadi, sahabat pun jawablah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Lelaki tadi tu Jibril alaihissalam datang akan kamu, mengajar agama akan kamu. Mengajar agama apa? Jibril tanya Islam, Jibril tanya iman, Jibril tanya ihsan. Di komponen agama, Islam, iman dan ihsan. Walaupun dalam kitab Faridatul Faraid ni pembicaraannya iman, pembicaraannya untuk mengesahkan enam rukun iman. Tetapi sebelum masuk bab pembicaraan iman, dalam kitab Faridatul Faraid ni wa'ari dulu, agama ni iman saja ke? Tak. Agama, Islam, iman dan ihsan. Bukan iman saja agamanya, tapi iman, akidah adalah usuluddin, tapak agama. Itu je lah. Iman, akidah dia panggil usuluddin, tapak agama. Tapi agama tapak saja ke? Agama ada dia punya tiang dia, ada dia punya ranting-ranting dia, ada dia punya cabang-cabang dia, ada dia punya kesempurnaan dia. Bukan agama ni hanya iman saja. Agama ni hanya ada tapak saja. Ada iman cukup. Itu nak halagi pada murjiah. Dia nak meh-meh, mirip-mirip nak pergi pada murjiah, golongan yang terpesong. Golongan murjiah terpesong ni janji ada iman, settle, beres. Ada iman cukup. Sah ke enam rukun iman, beres. Tak semayang pun tak apa, tak puasa pun tak apa, berjudi pun tak apa. Sebab apa? Tak berdosa dah. Kenapa tak berdosa? Sebab sekat oleh iman. Bila ada iman, kalau berjudi pun tak kena dosa. Kalau minarok pun tak kena dosa. Sebab apa? Sebab sekat di iman. Ini murjiah. Dia buat banding macam orang kafir. Orang kafir dibuat kebaikan. Mana orang kafir buat kebaikan? Orang kafir tolong orang, buat kebaikan lah tu. Orang kafir taat pada ibu bapa, buat kebaikan lah tu. Boleh tak pahala? Boleh tak pahala? Tak boleh. Sebab apa tak boleh pahala? Sekat kafir kan. Nak pahala warna dia kafir. Dia buat baik tu, tak boleh pahala sebab dia sekat di kafir. Sama juga. Orang beriman buat dosa pun tak sekat, tak kena dosa tu sebab ada iman. Itu murjiah. Itu murjiah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia hanya nak iman saja. Janji di iman, hak lain kecil. Padahal kita tak boleh memperkecilkan bahagian-bahagian agama. Sehingga kan bukan kata perintah-perintah wajib agama, perintah-perintah sunat pun jangan kita buat kecil. Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat kecil, buat komang, jangan. Buat perintah agama. Cuma sebelum nak cerita bab tiang agama ke, cabang ranting agama ke, kesuburan kesempurnaan agama ke, kenalah ada usuluddin dulu. Tapaklah dulunya, tak boleh lari dah tu. Tapak kena kemah, lepas tu pacok dengan tiang agama. Tak lagi dah. Tapi agama bukan hanya tapak sahaja. Mana kadang-kadang tekan-tekan bab akidah ni pusing juga. Takut bab fiqh dak hera, bab tasawuf dak hera. Jadi itu bukan ahli sunnah wal jamaah seumpama tu. Selagi tak lengkap ketiga-tiga bahagian ni, Islam, iman dan ihsan, bukan tekan iman semata-mata. Tapi jadi tekan sangat ke iman ni sebab kadang-kadang fiqh ada, tasawuf ada, iman tak cara. Itu jadi agak tekan kepada iman pula. Ngajar fiqh pun kadang-kadang tukar tajuk ke bab akidah. Ngajar tasawuf tukar tajuk bab akidah. Tambahan pula, bukan setakat bab akidah kurang dibicarakan, timbul pula hak karut-karut. Timbul hak kakak macam cerita minggu lepas tu lah, pemantapan akidah. Pemantapan akidah. Lepas tu syirik, kafir, syirik, kafir. Sebab tidak rasa itu semua datang daripada Allah. Tajuk pemantapan akidah. Dah. Tak kira ni tu. Satu lagi pula, apabila salah pegangan yang dibawa, salah kita kata salah atas darat, kita cakap
Salah terang-terang, dia panggil salah nungging. Tahu salah nungging yang panggil tak? Salah makna salah nampak terang-terang salah. Kalau faham ilmu akidah, tiba-tiba tak nampak pun salah. Kat mana salah sebenarnya? Kadang-kadang orang berkenaan dah. Apabila diberi rakaman pengajaran yang salah, cuba kau ustaz royak kat mana salah. Suruh tunjuk pula kat mana salah. Dengar tahulah salah. Sebab salah tu salah terang-terang, salah atas darat. Orang agama pun kadang-kadang tak tahu juga kat mana salah. Ini akhir zaman. Sebab tu tekan-tekan bab akidah ni bukan hanya agama akidah sahaja, bukan. Agama bukan iman sahaja. Agama Islam, iman dan ihsan. Yang mana yang terkandung dalam Al-Quran merangkumi Islam, iman dan ihsan. Daripada Islam, iman dan ihsan inilah ulama ambil daripada Quran dan hadis, pecahkan ilmu Quran hadis kepada 3 ilmu: tauhid, fiqh dan tasawuf. Ulama pecah daripada ilmu Quran hadis kepada 3 ilmu: tauhid, fiqh, tasawuf. Ulama sempurna daripada agama terbahagi pada 3 bahagian, 3 komponen: Islam, iman dan ihsan. Kemudian agama ni diberi nama sebagai nama agama Islam. Agama Islam, iman dan ihsan. Bubuh nama agama, bubuh nama Islam. Sebab kaedah bubuh nama ni terkadang diambil satu juzuk daripada bahagian yang besar tu, letak satu juzuk tu sebagai nama. Macam agama ada 3 bahagian: Islam, iman dan ihsan. Maka ambil satu juzuknya Islam, bernama agama Islam, tu bernama. Tapi agama Islam bukan Islam saja, Islam, iman dan ihsan. Contohlah, contoh kita bubuh nama bacaan at-tasyahud, itu bernama. Ataupun kita bernama bacaan tahiyah. Tahiyat, di tahiyah kita baca, kita sebut tahiyat tau. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Bacaan tu panjang, tapi kita ambil satu juzuk at-tahiyah, kita pun bernama bacaan panjang tu bacaan tahiyat. Itu kaedah bernama. Bacaan tu panjang tu at-tahiyah, satu perkataan je. Kadang-kadang diberi nama bacaan tasyahud. Sebab apa nama bacaan tasyahud? Sebab ada 2 kalimah syahadah di dalam tu. Tapi dalam tu bukan hanya 2 kalimah syahadah, tapi sebahagian dari bacaan tu ada 2 kalimah syahadah. Jadi bacaan yang panjang bernama, ambil sebahagian tu, bernama bacaan tasyahud. Tapi bacaan tasyahud ni hanya asyhadu an la ilaha illallah. Tak, kena ambil daripada at-tahiyah lah. Tapi dah apa kata nak bacaan tasyahud? Kalau bacaan tasyahud, kita berduduk tahiyat, kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Itu je kita baca. Tak. Dah tu nama tu diambil daripada satu juzuk daripada bacaan yang panjang. Nama Islam ambil satu juzuk daripada bahagian agama Islam, iman dan ihsan. Bubuh nama agama namanya agama Islam. Itu nama agama, tapi komponen dalam agama Islam, iman dan ihsan. Kemudian kita kena jelaslah pula apa takrif Islam, apa rukun Islam dan asas bagi rukun Islam, apa dia takrif iman, rukun iman, dan apa dia asas pada rukun iman, dan apa dia takrif ihsan. Ini kena kemah molek. Islam sebaliknya orang yang murtad, kafir. Bila tidak ada Islam, tidak ada takrifan Islam, orang tu orang kafir, murtad. Takrif iman, apabila orang ni tidak ada takrif iman, dipanggil orang yang kafir. Kalau dia menzahirkan Islam, iman dia tidak ada, dipanggil orang munafik, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab tidak beriman. Tapi di sisi zahir dia orang Islam sebab dia mencukupkan takrifan Islam, dia mencukupkan rukun-rukun Islam. Islamlah dianya. Tapi beriman ke tidak? Nak beriman kena lekatkan pula takrif iman dan rukun-rukun iman. Jadi nak kena tahulah mana Islam, orang yang dipanggil Muslim, orang Islam. Imannya mana, orang dipanggil mukmin, orang yang beriman. Ihsannya mana, orang dipanggil muhsinin. Ihsan, orang tu dipanggil orang yang muhsinin.
Wa kadzalika najzil muhsinin tu. Kami akan balas bagi akan orang-orang yang muhsin. Siapa orang muhsin? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin tu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan balasan orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin? Orang yang ada ihsan lah. Orang tu dia panggil muhsin. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, ihsan orangnya muhsin. Siapa muhsin? Tu kena memfaham kemah molek hak takrifan Islam, iman dan ihsan. Bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah, yakni dengan ketiadaan fikir dan bicara. Wallahu a'lam.